Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera diucapkan buat semua yang menonton video ini di saluran YouTube rasmi Pusakaan Awam Daerah Raub. Jangan lupa untuk menekan butang subscribe, like, komen dan share video ini bersama rakan-rakan yang lain. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk mengikuti satu perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Anda bersama saya, kami Saminda Ali, pembantu Pustakawan Pusakaan Awam Daerah Raub. Pada hari ini kita akan membincangkan mengenai satu topik yang sangat menarik bertajuk kesihatan mental dan penyakit mental dalam kalangan remaja. Saya amat berbesar hati kerana kita bersama dengan seorang tetamu yang sangat istimewa untuk mengupas dengan lebih lanjut berkaitan dengan topik yang saya sebutkan sebentar tadi. Tetamu yang saya maksudkan adalah Puan Nur Syuhada binti Muhammad Sakari. Sedikit latar belakang mengenai tetamu jemputan kita pada hari ini. Nama penuh beliau ialah Puan Nur Syuhada binti Muhammad Sakari. Beliau dilahirkan pada 27 Julai 1987 di Kota Baharu, Kelantan. Beliau mempunyai kelulusan ijazah sarjana muda dengan kepujian dalam bidang kaunseling dan kini menjawab jawatan sebagai pegawai psikologi di Pejabat Kebajikan Masyarakat di daerah Raub. Apa khabar, Puan? Ya, Alhamdulillah khabar baik. Selamat datang saya ucapkan. Pertama kali saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada pihak Puan di atas persediaan menerima pelawatan kami untuk hadir ke sesi perkongsian kita pada hari ini. Tanpa membuang masa, saya akan terus kepada soalan pertama kita pada hari ini. Boleh Puan terangkan, apakah yang dimaksudkan dengan kesihatan mental dan penyakit mental? Adakah ia suatu perkara yang sama atau berbeza? Secara jelasnya kat sini, kesihatan mental tu berkenaan dengan individu yang normal. Okay, dia boleh menjalankan aktiviti normal, mempunyai keupayaan sendiri, dapat mengatasi tekanan. Maksudnya kita lah, kita boleh bergerak secara normal, bekerja secara normal, melakukan aktiviti yang biasa kita lakukan secara normal dan boleh memberi manfaat dan sumbangan kepada orang sekeliling. Okay, beza dekat sini adalah kesihatan mental tu mereka yang kita dalam keadaan yang sihat. Okay, dalam keadaan waras, kita sedar dengan keadaan kita sendiri. Okay. Penyakit mental tu adalah mereka yang berada dalam keadaan dalam keadaan yang tidak seimbang dari segi tingkah laku, dari segi pemikiran dan juga emosi. Apakah jenis penyakit mental yang sering dialami oleh golongan remaja dan kanak-kanak? Ada lebih 200 jenis penyakit mental yang disenaraikan di dalam buku DSM-5. Tapi dekat sini yang maksudnya yang yang sering berlaku lah, yang utama lah kita kata, yang sering berlaku di kalangan kanak-kanak remaja, saya sebutkan adalah yang paling utama adalah kecelaruan emosi, gangguan makan, okay, menyakiti diri sendiri dan juga bunuh diri, kecelaruan tingkah laku, psikosis dan juga perilaku pengambilan berisiko lah. Maksudnya ni perilaku pengambilan berisiko ni lebih kepada dadah, arak, lebih kurang macam tu lah. Kecelaruan emosi ni kita kenal dia lebih kurang kemurungan, okay, dan juga keresahan. Okay, masalah perilaku, sindrom kurang daya tumpuan ADHD dan tingkah laku antisosial. Okay, kecelaruan ni ataupun kemurungan ni kalau kita tengok biasa kita akan kita nasihatkan lah ataupun kita buat penelitian di mana emosi sedih ataupun emosi yang murung kita tengok pada individu tersebut lebih kurang dalam 2 minggu atau lebih. Maksud contoh kalau dia bersedih atas sesuatu kejadian, contoh kematian lah, kita ambil contoh. Okay, individu tersebut mengalami sejarah maksud ada kematian di kalangan ahli keluarga, orang yang rapat dengan dia. Okay, jadi dia bersedih lebih daripada 2 minggu berturut-turut sehingga sebulan. So kat situ
maksudnya dah ada simptom berlaku kemurungan. Seterusnya keresahan. Okay, keresahan ni ataupun kita kata anxiety lah. Anxiety kalau kita kenal dia dengan anxiety. Tapi bahasa Melayunya keresahan ataupun kebimbangan yang berlaku secara berpanjangan. Okay, dan kebimbangan bukan kebimbangan biasa ya, maksudnya kita pun bimbang kan, tapi kebimbangan yang tidak normal ni yang tidak ada punca yang jelas. Maksud contoh isu tu sedikit je kecil tapi dia bimbang tu tak berhenti non-stop. Sampai dia tak boleh nak tidur, mengganggu dia punya tidur. Walaupun contoh dia dapat tidur, dia masih lagi berfikir. Maksudnya otak dia tu berfikir tentang kebimbangan yang tidak jelas tu. So maksudnya kebimbangan tu non-stop. Okey, yang tu maksudnya berlakulah kecelaruan tu. Kecelaruan emosi lah kita kata. Okay, dan seterusnya masalah perilaku. Masalah perilaku ni maksud kalau kita sekarang ADHD kan, yang saya sebut tadi, sindrom kurang daya tumpuan, ADHD. Kalau masyarakat dekat luar sana memang, kalau kita tengok kanak-kanak ya, banyak ya maksudnya berlaku tingkah laku ni di kalangan kanak-kanak kita yang tahu sekarang banyaklah. Okay, maksudnya tapi yang ni tidak semestinya kanak-kanak sekarang, tidak semestinya di kalangan kanak-kanak juga. Kalau kita tahu artis-artis pun ada juga ya maksudnya yang berkongsi yang dia pun ada tingkah laku ADHD, yang dia tak dapat nak kawal. Okey, seterusnya perilaku pengambilan berisiko ni maksudnya kita kena pasti dia dengan penyalahgunaan bahan lah ataupun dadah, alkohol atau ubat kan. Maksudnya kalau kita tengok remaja sekarang ni memang banyak kan. Okey, jadi sekarang perilaku maksudnya penyalahgunaan bahan atau dadah kita kena pasti, dan alkohol tu salah satu penyakit mental juga ataupun kecelaruan mental. Dan juga tindakan berisiko seks tidak selamat lah. Yang tu juga melibatkan ketagihan seks, melibatkan ketagihan dadah, ketagihan alkohol. Dia masuk dalam kecelaruan mental, tapi di bawah perilaku pengambilan berisiko. Apakah faktor yang menyebabkan seseorang remaja itu mengalami kesihatan mental dan penyakit mental? Faktor untuk berlakunya atau kita kata punca penyakit mental lah yang berlaku di kalangan kanak-kanak dan remaja ya. Pengalaman awal yang teruk lah di zaman kanak-kanak. Contoh kat sini, kalau kita kata 4 tahun tu dia dah boleh menilai sesuatu yang buruk, dia dah boleh berfikir, dia dah boleh tahu tingkah laku dia. Okey, maksudnya dia dah boleh dia dah boleh merasai sesuatu tersebut kan. Merasai, dia dah boleh merasa sedih, dia dah boleh tahu apa yang menyebabkan dia sedih. Okey, dia dah boleh berkawan. Okey, so pengalaman teruk ni akan menyebabkan dia bawa ke hadapan. Kalau contoh kita tak selesaikan pada kejadian yang berlaku, bila dah besar dia tak boleh nak lupa. Dia tak boleh nak lupa isu-isu yang kejadian yang sebelum ni sehingga menyebabkan dia kemurungan ataupun dia ketakutan. Okay, seterusnya pengalaman berkaitan dengan penyakit kronik, perang, kemalangan dan kematian lah. Okay, mungkin berlaku kematian, maksudnya kanak-kanak tu kematian ibu apa, ataupun kanak-kanak tu terlibat dengan penyakit kronik. Mungkin masa dia kecil tu dia terlibat dengan penyakit kronik. Contoh kita tahu leukemia kan, kanak-kanak biasa akan dia terlibat dengan penyakit kanser darah, leukemia kan, banyak kan kanak-kanak yang terlibat dengan penyakit leukemia ni. Okay, dan seterusnya kurang pendedahan ataupun interaksi terutama dari rakan sebaya. Ni kita kena pasti sebagai macam bully lah, bully di sekolah kan. Okay, mungkin dekat di sekolah tu berlaku kejadian bully, walaupun contoh bukan bully fizikal tapi bully yang kita kata bully secara kata-kata, mungkin kata-kata ataupun diasingkan daripada rakan-rakan. So bila dia diasingkan, dia rasa macam kenapa kawan-kawan tak nak kawan dengan saya, kenapa mereka tak nak kawan dengan saya. So dia rasa macam diasingkan. Okay, bila diasingkan tapi parents tak ambil tahu, ibu bapa tak ambil tahu.
ibu bapa tak ambil tahu macam mana keadaan anak-anak tu di sekolah. Mungkin ibu bapa anggap okey, maksudnya anak dia di sekolah okey. Sebenarnya dia pulau ataupun dia asingkan. Okay, seterusnya sejarah kesihatan keluarga. Okay, sejarah kesihatan keluarga ni kita kata mungkin kita tengok kepada penyakit skizo lah, lebih kepada psikosis ataupun skizofrenia kan. Psikosis tu dia ada dua lah, skizo dan lebih kepada halusinasi ataupun delusi lah. Okay, so kita kat sini kita tengok kepada keluarga. Yang ni kita lebih kepada genetik lah. Okay, sama seperti faktor biologi. Kalau faktor biologi tu genetik, kimia dan juga kimia dalam otak lah. Kimia dalam otak ni berkait rapat dengan neurotransmitter, neurotransmitter ataupun ketidakseimbangan kimia di dalam otak lah, hormon berkaitan dengan hormon yang memainkan peranan penting dalam kebanyakan penyakit berkaitan dengan kecelarawan mental, kecelarawan mood ataupun bipolar. Bagaimanakah cara untuk kita mengenal pasti jika seseorang kanak-kanak atau remaja itu mengalami masalah kesihatan mental dan penyakit mental? Ikutkan kita boleh kenal pasti melalui perubahan tingkah laku, perubahan emosi dia, perubahan paling senang tingkah laku dan emosi lah, dan juga personality dia. Kalau contohlah kita ada anak kan, okay, kita dah tahu dah anak kita ni seorang yang ceria, okay, seorang yang suka bersembang, seorang yang suka mudah ketawa. Okay, tapi dalam masa tempoh 2 minggu dan lebih daripada 2 minggu, kita tengok dia selalu muram, selalu mengasingkan diri, duduk dalam bilik, tidak terlibat dengan aktiviti-aktiviti keluarga, tidak banyak bercakap. Okey, kat situ kita perlu ambil langkah dengan cepatlah. Kita perlu tanya anak kita. Itulah salah satu simptom dia, perubahan tingkah laku, perubahan emosi, perubahan personality. Okay, dan juga kita boleh tengok dia cara tidur dia. Okay, cara tidur. Orang yang maksudnya ada kemurungan ataupun orang yang ada keresahan, orang yang mengalami kecelaruan mental, individu lah, dia kadang-kadang dia tak boleh nak tidur ataupun dia terlebih tidur, mengalami masalah tidur. Okay, seterusnya dia suka mengasingkan diri sehingga dia meninggalkan aktiviti yang dia suka. Contoh, kanak-kanak tu suka bersosial, suka bermain, suka main basikal ke, suka main dengan adik-beradik dia ke. Tapi dalam tempoh 2 minggu dan ke atas, dia mengasingkan diri, duduk dalam bilik je, tidak buat aktiviti yang dia suka seperti biasa. Okay, seterusnya kita boleh tengok lesu lah. Lesu, tidak ceria macam saya kata. Dan juga selera makan, perubahan selera makan. Okay, perubahan selera makan ni dia ada dua juga. Biasa ada individu yang dia kurang makan. Biasa kalau macam biasa kita tahu, kalau contoh kita ada masalah ataupun kita tengah stres dengan sesuatu pekerjaan, sesuatu isu, kita akan kurang selera makan. Tapi ada juga yang terlebih selera makan dia. Bila dia stres ataupun dia tertekan, terlebih selera makan dia ataupun dia tak boleh nak kontrol selera makan dia. Seterusnya, mencederakan diri sendiri. Seperti yang saya sudah sebut tadi, dia ada tendensi untuk cederakan diri sendiri. Macam contoh kelar pergelangan tangan ke, kelar mencuba untuk kelar leher ke. Dan juga dia mudah marah dan agresif. Cepat marah, cepat agresif. Bila kita tanya je, dia agresif. Bila cepat marah. Satu lagi, terlibat dengan penyalahgunaan dadah lah, ataupun bahan alkohol. Okay. Kalau contoh budak-budak yang dekat sekolah, kita kata kanak-kanak yang bersekolah lah kan, kita tengok dia mungkin dah berlaku penurunan lah. Maksudnya dari segi pencapaian dekat sekolah. Kalau kanak-kanak tu
kita boleh tengok dia tak minat dengan nak pergi sekolah, ponten sekolah, maksudnya ada cikgu-cikgu bagi tahu okey anak puan ni macam tak seperti biasalah dekat sekolah. So kita dah kena teliti dah, maksudnya parents dah kena teliti. Okay, kenapa anak dia berlaku perubahan yang sedemikian? Kalau contoh remaja kita senang nak kena pastikan, tapi kalau contoh kanak-kanak, mungkin kanak-kanak yang berusia 4 tahun ke atas, dia selalu tantrum. Kita kata tantrum tu mengamuk kan, dia selalu mengamuk. Okay, sebelum ni kita tahu dia tak mudah mengamuk, tapi dia sejak akhir-akhir tu mengamuk yang kita pun tak tahu kenapa dia suka mengamuk. Maksudnya tanpa sebab yang jelas dia mengamuk. Okay, jadi kat situ kena teliti, okay, kenapa anak dia ni suka mengamuk. Kena teliti dah. Okay, kenapa anak dia suka mengamuk tanpa sebab yang jelas dalam tempoh berpanjangan. Tu untuk yang kanak-kanak yang 4 tahun lah, maksudnya dah tempoh usia 4 tahun hingga 4 tahun 5 tahun lah. Sebab kalau contoh remaja, kita boleh tengok maksudnya tingkah laku, perubahan tingkah laku yang drastik apa semua kita boleh tengok kan. Tapi kalau contoh kanak-kanak, dia mungkin kurang dari segi vocabulary, maksudnya perkataan-perkataan untuk dia mengadu pada kita kan, mengadu pada parents. So dia akan mengamuk lah, tanpa sebab yang jelas dia akan mengamuk. Dia akan mengamuk, dia akan mungkin menangis, yang kita pun tahu kenapa dia tiba-tiba nak menangis. Kita suruh dia berhenti pun dia tak berhenti, kita suruh dia cakap pun dia tak nak cakap. Kita tanya kenapa menangis, tak nak cakap. Jadi kat situ kita dah kena buat penelitian dan ambil tahulah kenapa kanak-kanak tu berlaku sedemikian. Okey, kalau ikut yang tu luaran lah, maksudnya dari segi fizikal, tingkah laku. Tapi kalau dalaman pula, rasa yang teruk, maksudnya anxiety yang berpanjangan tanpa sebab yang jelas, seperti yang saya dah sebut sebelum ni. Risau yang berpanjangan, benda yang kecil pun risau sehingga mengganggu aktiviti seharian. Benci kepada diri sendiri, hopeless dan helpless, rasa macam dia tu tidak disayangi, rasa tidak diperlukan, rasa tidak dihargai. Dan juga sehingga wujud pemikiran negatif, contoh macam lebih baik aku ni mati sebab aku ni tidak diperlukan oleh ahli keluarga, lebih baik aku mati. Sehingga wujud macam saya kata tadi, wujud untuk cubaan cederakan diri sendiri dan bunuh diri. Bagaimanakah cara atau langkah yang boleh diambil oleh ahli keluarga dan masyarakat sekeliling bagi membantu mereka yang mengalami masalah kesihatan mental dan penyakit mental? Okay, bagaimana untuk kita bantulah, ataupun cara yang perlu kita ambil untuk kita bantu mereka yang ada simptom ataupun terlibat dengan penyakit mental. Okay, terutama ahli keluarga lah. Okay, ahli keluarga, ibu bapa, adik-beradik perlu ataupun boleh tingkatkan kesedaran berkenaan dengan kesihatan mental dan penyakit mental. Okay, boleh dapatkan maklumat. Sekarang ni canggih kan, semua di hujung jari boleh dapatkan maklumat. Apa tu kesihatan mental, apa itu penyakit mental. Boleh juga tengok dekat dalam kesihatan punya page lah. Okay, untuk simptom-simptom, kalau contoh kita nak tengok anak kita ni ataupun kanak-kanak tersebut dia punya tingkah laku normal ataupun sudah ada simptom-simptom yang membawa kepada penyakit mental, kita dah boleh Google. Okay, tingkat kesedaran banyakkan membaca berkenaan dengan tips-tips ataupun cara-cara untuk kenal pasti penyakit mental. Okay, dan juga dapatkan bantuan. Contoh kalau kita dah kenal pasti, maksudnya kita tengok anak kita tu macam dah ada simptom ke arah penyakit mental ataupun kesedaran mental, kita boleh dapatkan bantuan, sokongan dan rawatan lah. Kalau ikutkan sekarang kita dah ada Plus White. Plus White tu kita boleh download dekat apps lah, apps Plus White. Kita boleh download dekat handphone. Dan dekat situ kalau contoh individu tu remaja, remaja dia segan. Dia segan nak dapatkan bantuan secara face to face, bersemuka.
dia boleh upload ataupun download, install Plus White, di mana dekat dalam tu ada macam-macam cara untuk bantu individu dapatkan rawatan, di mana boleh bercakap dengan kaunselor, dan juga boleh dapatkan tips-tips, dan juga boleh ada terapi lah. Dekat dalam tu ada ajar terapi untuk tenangkan perasaan, dan macam-macam lagi lah. Dekat Plus White tu boleh install. Ada juga NGO untuk dapatkan bantuan dari segi ahli psikologi ataupun kaunselor. Hospital boleh dapatkan rawatan di hospital, dan juga kaunselor di CKM lah. Okey, untuk rawatan tu kita ada dua. Kita ada dua lah, ahli psikologi. Kalau di hospital, ahli psikologi dan juga psikiatri. Okey, kalau contoh yang kemurungan, sekiranya individu tersebut ataupun kanak-kanak dan remaja tersebut didiagnose oleh ahli psikiatri lah. Psikiatri ni didiagnoskan, yang individu tersebut terlibat ataupun ada kemurungan. Okay, dia akan diberikan ubat antidepresan lah, untuk yang ubat anti kemurungan. Tapi untuk ahli psikologi ataupun kaunselor, dia boleh bagi, maksudnya buat terapi lah, rawatan secara terapi. So ada banyak pelbagai terapi tingkah laku, dan juga pelbagai lagi terapi lah. Biasanya dia, kalau contoh kanak-kanak, contoh individu dapatkan rawatan di hospital, dia akan sebulan sekali dia akan perlu hadir lah untuk rawatan. Okay, dan juga ibu bapa perlu dilibatkan diri juga. Semasa anak dapatkan rawatan, ibu bapa perlu libatkan diri berikan sokongan. Maksudnya tanda ibu bapa ataupun adik-beradik berikan sokongan kepada individu yang terlibat dengan keseluruhan mental. So kena sabar dan faham. Kalau contoh dari segi ahli keluarga, parents, fahami sudut pandangan anak tersebut lah. Kena faham. Okay, jadi pendengar yang baik. Macam contoh sekarang, dalam pandemik ni kan, dalam isu pandemik ni, biasa ibu bapa pun stres kan. Tapi kalau boleh bagi juga masa, maksudnya bahagi juga masa. Okay, kita stres, kita tahu kita stres, tapi anak pun dia ada stres dia juga. Okay, dia ada stres juga. So dia nak juga dia nak parents dia tu dengar apa masalah dia. Okay, mungkin bagi kita kecil, tapi bagi dia besar lah. Maksudnya setiap masalah tu sesuai dengan usia dia kan. Okay, satu lagi, kalau untuk parents, elakkan perjanjian tidak pasti. Okay, kurangkan perjanjian tidak pasti. Contoh, kita tahu kita sibuk. Okay, kita tahu kita sibuk, tapi kita berjanji dengan anak kita, okay, petang nanti mak ataupun ayah nak bawa kakak ataupun abang pergi main dekat padang. Padahal kita petang tu kita tak boleh. Kita tak pasti kita boleh atau tak. Elakkan berjanji tidak pasti, sebabnya dia akan menyebabkan anak-anak tu kecewa lah. Kanak-kanak tu dia kecewa. Okay, pastikan expectation kita pada anak tu sampai. Kita jelaskan, okay, kita nak anak kita ni jadi apa, kita nak yang macam mana, expectation kita kena jelas. Lepas tu kita tahu anak kita ni kanak-kanak tu dia boleh buat atau tak. Maksudnya jangan kita letak, maksudnya expectation tu tinggi daripada yang kita dah tahu kanak-kanak tu macam mana. Okay, dia boleh buat macam mana, tapi kita letak lebih daripada apa yang dia mampu buat. So maksudnya kat situ akan menyebabkan kanak-kanak tu selalu berada dalam kebimbangan, ketakutan. Dia risau lah, maksudnya risau lah. Dia contoh, dia target dia, contohnya kalau contoh sebenarnya kita ada UPSR kan. Okay, contoh UPSR tu 6A. Okay, mak dia, keluarga mak ayah dia target 6A, tapi dia tahu dia tu tak boleh dapat 6A. So dia akan selalu berada dalam kerisauan dan kebimbangan dan ketakutan. Dia takut mak ayah dia kecewa, dia risau, dia perlu belajar, dia perlu bahagi lebih masa dia untuk belajar, padahal dia minat dia ke arah lain. So maksudnya kat situ akan mewujud dah ada simptom-simptom kecelakaan mental. Okay, satu lagi walk the talk lah. Walk the talk tu maksudnya
ibu bapa tu perlu menjadi model yang baik kepada anak lah. Contoh, kita nak anak kita tu bercakap dengan baik. Maksudnya menjadi personality yang baik. Okey, jadi kita pun kena bercakap dengan baik dan menjadi personality yang baik. Janganlah kita ni tak nak anak kita maki-maki tapi kita maki-maki. Contoh, saya cakap macam perkataan yang kasar lah. Okey, bodoh ke macam-macam lagi lah. So, macam mana anak kita, maksudnya kanak-kanak tersebut nak bercakap dengan baik sedangkan model dia tu sebegitu. Okay, seterusnya, akui yang ibu bapa juga tu adalah tidak sempurna. Maksudnya ada juga kelemahan dari sudut ibu bapa. Jadi bila kita ada buat salah, kita maksudnya kena juga, maksudnya rendahkan ego, kita minta maaf. Kalau kita contoh salah, ibu bapa salah, minta maaf dengan anak juga. Okey, contoh kita cakap, okey mak minta maaf, mak terlupa ke, okey mak minta maaf, mak salah buat benda ni. So maksudnya anak-anak tu tahu, okey mak dia pun sudi minta maaf dengan dia. Seterusnya, bina memori lah, maksudnya bonding lah, bina bonding dengan anak. Maksudnya kena ada masa lah. Maksudnya contoh kalau walaupun contoh macam mana busy pun, kita tetap ada masa dengan anak kita. Tapi macam saya kata tadi, jangan berjanji yang tidak pastilah. Okay, mungkin weekend lah kan. Okay, weekend tu ada 2 hari, Sabtu dengan Ahad. So mungkin satu hari tu kita boleh wujudkan untuk beraktiviti bersama lah. Akhir kata, apakah pesanan Puan kepada mereka yang sedang menonton berkaitan dengan topik kita pada hari ini? Okay, pesanan saya untuk ibu bapa di luar sana yang maksudnya yang sudah kenal pasti anak tu ada simptom-simptom kecanduan mental, bawa anak untuk dapatkan rawatan. Okay, biasanya ibu bapa ni dia tak nak, sebabnya dia takut atau risau, sebabnya stigma masyarakat kan. Bila orang kata sakit mental, dia akan masyarakat kepikir tu penyakit mental tu gila. Sebenarnya bukan. Okay, gila dengan penyakit mental adalah benda yang berbeza. Okay, penyakit mental bukan gila. Okay, jadi cuba keluar daripada stigma masyarakat yang kata okay, penyakit mental tu gila, ataupun malu bila orang tahu anak tu ada penyakit mental, kecanduan mental. Keluar daripada stigma tersebut. Yang paling penting dapatkan rawatan daripada mereka yang pakar. Dengan rawatan awal, sebenarnya penyakit mental dapat dapat pulih lah. Mereka yang ada penyakit mental dapat pulih dengan rawatan awal dan dengan rawatan daripada pakar-pakar dan dengan bantuan ubat. Tapi tak semua penyakit mental perlukan ubat lah. Okay, apa-apa pun kena dapatkan rawatan awal, kenal pasti apa penyakit mental akan anak-anak dan beri sokongan lah. Beri sokongan dan rawatan awal dapat membantu untuk anak-anak ataupun kanak-kanak yang dah ada simptom penyakit mental tu pulih. Itu sahaja. Baiklah, masa amat mencemburui kita semua. Jadi kita telah sampai ke penghujung perkongsian kita pada hari ini. Di kesempatan ini, sekali lagi saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapkan terima kasih buat tetamu jemputan kita pada hari ini, iaitu Puan Nur Syuhada binti Muhammad Sabari, di atas kesudian beliau untuk bersama kita dengan menyampaikan berbagai ilmu yang sangat bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Diharap beliau berada di dalam keadaan sihat sejahtera sentiasa. Tidak lupa juga kepada anda semua yang menonton hingga ke akhir. Semoga ada perkara baru yang telah anda dapati sepanjang perkongsian kita sebentar tadi. Saya Khafiza binti Ali dengan ini ingin mengundur diri. Mohon maaf jika ada sebarang kesilapan atau kekurangan sepanjang saya mengendalikan perkongsian ini. Yang baik itu datang dari Allah dan yang kurang itu datang dari diri saya sendiri. Diharap anda akan terus memberi sokongan dan dorongan kepada Perpustakaan Awam Daerah Raut dengan menekan butang subscribe di saluran YouTube rasmi Perpustakaan Awam Daerah Raut, sehingga kita bertemu lagi di lain hari dan di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.